Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang, ceria dan yang paling penting bersemangat sentiasa. Semangat untuk belajar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini insyaAllah kita akan belajar Geografi tingkatan 2 yang bertajuk Telekomunikasi di Malaysia. Wow, tajuk yang best dan sangat relevan guys. Tetapi untuk video kali ini cikgu akan fokus kepada dua, iaitu alat telekomunikasi dan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Tapi sebelum tu, kepada siapa-siapa yang masih belum subscribe, sila subscribe dan InsyaAllah cikgu akan teruskan membuat video-video geografi seterusnya. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Yes! It's time to learn geography. Okey, kita teruskan. Ini adalah tajuk kita hari ini, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan fokus kepada definisi, seterusnya alat telekomunikasi dan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia, insyaAllah guys. Okey, jom kita teruskan. First kita akan fokus kepada definisi terlebih dahulu. Okey, telekomunikasi diambil daripada perkataan bahasa Greek, di mana tele bermaksud jauh, sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses menghantar sesuatu maklumat ataupun data. Daripada telekomunikasi, ia bermaksud interaksi yang melibatkan jarak yang jauh, yang melibatkan penyampai dan penerima. Boleh faham guys? Okey, itu adalah yang didefinisikan sebagai telekomunikasi. Apakah maklumat yang disampaikan? Antara maklumat tersebut berupa suara, muzik, gambar ataupun gambar bergerak, video, fail komputer ataupun aplikasi. Okey, manakala sistem telekomunikasi merujuk kepada semua komponen yang terlibat dalam proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat ataupun data. Itu adalah sistem telekomunikasi. Boleh guys? Okey. Okey, itu tadi definisi. Seterusnya kita akan fokus kepada apakah alat telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Alat telekomunikasi. Okey guys, tu adalah alat telekomunikasi di Malaysia. Ada berapa tu? Ada 6 kesemuanya. First kita akan fokus kepada yang pertama, iaitu telegraf. Okey. Telegraf merupakan alat telekomunikasi yang paling awal, di mana ia diperkenalkan oleh British pada tahun 1876. Tapi pada masa tu telegraf seiring dengan pembinaan landasan kereta api kan. Macam kalau contoh kita tengok cerita P.Ramlee kan. Di mana telegraf berfungsi untuk mengirim dan menerima maklumat dalam jarak jauh. Pada masa tu British menggunakan telegraf ni untuk menguruskan pentadbiran di tanah Melayu. Tu adalah telegraf. Okey. Seterusnya, ni lagi penting guys, telefon. Tetapi telefon di sini yang merujuk telefon talian tetap, talian tetap. Contohnya dekat rumah, dekat pejabat, tu adalah telefon talian tetap. Sebenarnya telefon diambil daripada bahasa Yunani,
di mana tele bermaksud sangat jauh, manakala phone bermaksud suara. Maka telefon merujuk kepada alat telekomunikasi yang dapat memindahkan sesuatu suara daripada satu penyampai dan penerima. Itu adalah telefon, di mana ia mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891, dan alat telekomunikasi ini sangat penting kerana mendapat permintaan yang tinggi. Agak-agak kenapa guys? Sebab maklumat yang disampaikan lebih cepat diterima kan, berbanding dengan telegraf tadi, telefon lebih cepat dan sangat efisien. Sebab tu telefon dan talian tetap ni mendapat permintaan yang sangat tinggi. Okey, yang seterusnya adalah mesin telex. Okey, telex juga sebenarnya telex ni yang dimaksudkan adalah teleprinter exchange. Kerana mesin ini berfungsi untuk mengirim pesanan dalam bentuk teks lebih panjang. Kalau telegraf tadi dia singkat, dia merujuk kepada kod saja. Tetapi kalau mesin telex, dia dapat mengirim pesanan dalam bentuk yang lebih panjang, dalam bentuk teks. Mesin telex juga dikenali sebagai teleprinter exchange. Ni adalah contoh mesin telex. Pernah tengok? Cikgu pun tak pernah tengok lagi guys. Okey, seterusnya mesin fax atau juga dikenali sebagai facsimile. Facsimile ni ataupun dikenali sebagai maksimilar, membuat sesuatu yang sama ataupun membuat salinan. Itu adalah mesin fax, di mana kegunaannya adalah untuk memindahkan salinan sesuatu dokumen, di mana mesin fax ini akan disambung kepada rangkaian telefon. Itu adalah mesin fax dan sangat penting dan digunakan sehingga sekarang. Itu adalah mesin fax. Okey, yang seterusnya adalah telefon bimbit atau juga dikenali sebagai selular ataupun telefon tanpa wayar. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980, di mana telefon bimbit menyediakan perkhidmatan pesanan ringkas ataupun juga dikenali lagi sebagai SMS dan Multimedia Messaging Service ataupun MMS. Itu adalah telefon bimbit. Seterusnya, yang terakhir adalah telefon pintar, juga dikenali sebagai smartphone, di mana telefon pintar ini disediakan dengan perisian komputer dan pelbagai contohnya ada Android, iOS. Okey, di mana telefon pintar ini boleh disambung kepada internet dan you all boleh akses kepada internet. Mempunyai kamera digital yang berresolusi tinggi, juga mempunyai kemudahan Bluetooth. Okey, dan boleh dipasangkan dengan pelbagai aplikasi, contoh media sosial, games dan lain-lain lagi lah. Di mana telefon pintar juga ini you all boleh menggunakan video call untuk berhubung dengan sesiapa lah. Okey, itu adalah telefon pintar. Seterusnya kita akan fokus kepada kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey. Okey, yang pertama adalah satelit, iaitu satelit bumi. Penerokan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan satelit bumi yang pertama di Malaysia, iaitu yang berada di Kuantan pada 6 April 1970, diikuti dengan Alur Gajah di Melaka, Sematan di Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Yang terbaru adalah di Cyberjaya, Selangor. Okey, ini adalah satelit bumi yang terdapat di Malaysia. Fungsinya adalah untuk menerima frekuensi daripada satelit angkasa. Seterusnya adalah Malaysia telah melancarkan Miasat atau juga dikenali sebagai Malaysia East Asia Satellite, iaitu Miasat 1 pada 13 Januari 1996, Miasat 2 13 November 1996
dan Miasat 3, iaitu Miasat 3A dan Miasat 3B. Dengan pelancaran Miasat, ia telah mewujudkan sistem televisyen satelit yang pertama di Malaysia, iaitu All Asia Satellite Television and Radio Operator, atau juga dikenali sebagai Astro, di mana sehingga tahun 2016 Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio. Okey. Siaran TV1, TV2 dan TV3 juga disiarkan melalui teknologi digital dan berdefinisi tinggi, iaitu HD. Memantap lagi penerimaan maklumat dan informasi rakyat di Malaysia. Seterusnya, kerajaan telah melancarkan Tyongsat dan Razaksat, di mana Tyongsat dilancarkan pada 26 September tahun 2000, di mana Tyongsat membawa 3 misi utama, iaitu pencerapan bumi, uji kaji saintifik Cosmic Ray Energy Disposition Experiment ataupun CDEX, dan aplikasi komunikasi. Seterusnya adalah Razaksat. Razaksat dilancarkan pada 14 Julai 2009, merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik dan menggunakan kamera yang berresolusi tinggi. Itu adalah Razaksat. Okey, seterusnya yang kedua adalah kabel fiber optik, di mana kabel ini adalah kabel berkapasiti tinggi yang diperbuat daripada fiberglass ataupun serat kaca, di mana kabel fiber optik ini digunakan untuk menyalurkan informasi, memindahkan data. Itu adalah kabel fiber optik, di mana ia digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Itu adalah fiber optik. Seterusnya adalah telefon pintar, smartphone. Telefon pintar 4G dan terkini kita ke arah 5G, mempunyai banyak kemudahan seperti kamera berresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Antara kemudahan lain adalah kamera digital, you all boleh akses kepada internet, email, video call, boleh akses kepada media sosial, contohnya Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp, dan macam-macam lah, dan pelbagai juga aplikasi lain. Dan ini adalah menepati cita rasa dan kehendak semasa, khususnya generasi terkini lah, iaitu smartphone. Seterusnya adalah syarikat telekomunikasi di Malaysia. Telekom Malaysia ataupun TM telah menerima peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Antara syarikat swasta lain adalah Maxis, Celcom dan banyak lagi. Okey. Usaha ini dirancangkan lagi dengan syarikat telekomunikasi swasta seperti yang telah cikgu katakan tadi. Okey, yang seterusnya adalah yang kelima, iaitu komputer. Komputer. Komputer merupakan alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah maksudnya editing, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Itu adalah fungsi komputer. Selain itu, kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti browser, Google Chrome, Mozilla, Safari, yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT. Itu adalah komputer. Seterusnya yang keenam adalah MSC atau juga dikenali sebagai koridor raya multimedia atau multimedia super koridor. Perkembangan ICT telah mendorong penumbuhan MSC yang berpusat di Cyberjaya.
di Cyberjaya. MSc bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Itu adalah fungsi MSc. Okey. Yang terakhir adalah rangkaian jalur lebar, okey, high speed, okey. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Okey. Insentif kerajaan untuk terus memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara adalah seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia yang mencapai capaian kepada internet. Maksudnya sasaran kerajaan adalah 95% rakyat Malaysia mempunyai akses kepada internet. Itu adalah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Yang pertama adalah satelit, seterusnya adalah kabel fiber optik, telefon pintar, syarikat telekomunikasi, komputer, MSc dan rangkaian jalur lebar high speed internet. Boleh faham guys? Alhamdulillah, kita telah mempelajari sistem telekomunikasi di Malaysia, iaitu alat telekomunikasi di Malaysia dan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Cikgu harap you all faham guys. Cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel cikgu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video-video geografi seterusnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye guys.